Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas PDPR online saya. Saya Cikgu Izu yang akan mengajar kamu tentang sains, kemahiran proses sains mengawal pemboleh ubah. Diharapkan sebelum itu murid-murid sudah bersedia untuk pengajaran kita pada hari ini. Alat tulis, buku teks, sains tahun 4, buku catatan dan alat peranti. Diharapkan murid dapat mendengar dengan teliti video yang dipaparkan dan memahami pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum ini kita sudah menyentuh tentang mendefinisi secara operasi. Okay. Pada kali ini, kita akan menyentuh berkenaan dengan mengawal pemboleh ubah. Apakah maksud mengawal pemboleh ubah? Okey. Mengawal pemboleh ubah ini adalah kemahiran, baiklah, adalah kemahiran mengenal pasti perkara atau faktor yang memberikan kesan kepada hasil penyiasatan. Mengenal pasti perkara atau faktor yang memberikan kesan kepada hasil penyiasatan. Jadi bermakna jika kita mencari mengawal pemboleh ubah ni, kita perlu membuat salah satu ramalan awal dulu. Apa yang kita nak kaji dulu tentang apa yang kita kaji ataupun apa yang kita nak siasat. Perkara atau faktor yang mempengaruhi sesuatu penyiasatan itu adalah pemboleh ubah. Perkara atau faktor yang mempengaruhi sesuatu penyiasatan itu adalah pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah ini ada 3 jenis, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah yang bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Jadi pemboleh ubah inilah yang akan mengkaji ataupun mendapatkan hasil sesuatu pemerhatian tersebut. Dalam suatu penyiasatan, sesuatu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Pada masa yang sama, pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Bermakna ketiga-tiga pemboleh ubah ini berkaitan dalam mendapatkan sesuatu hasil penyiasatan itu. Bagaimana kita nak cari penyiasatan hasil pemerhatian tersebut. Oleh itu, pemboleh ubah perlu dikawal untuk menentukan keberkesanan dalam sesuatu penyiasatan. Jadi pemboleh ubah yang perlu dikawal ini, pemboleh ubah ini perlu dikawal untuk menentukan keberkesanan sesuatu penyiasatan. Bermakna ketiga-tiga ini saling berkaitan. Pemboleh ubah bergerak balas bergantung kepada pemboleh ubah dimanipulasikan. Tadi saya katakan 3 pemboleh ubah itu saling berkaitan. Jadi pemboleh ubah sini yang ni penting. PB bergerak balas, pemboleh ubah bergerak balas. Saling bergantung dengan pemboleh ubah dimanipulasikan, PM. Ini ialah dia punya singkatan supaya lebih mudah untuk kita kenal. Ini akan digunakan dalam peperiksaan pun akan digunakan. Selalu ni dalam soalan sains kertas 2 akan banyak soalan-soalan macam ini. Pemboleh ubah bergerak balas berubah akibat perubahan pada pemboleh ubah yang lain. Bermaksud pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang dimalarkan tu adalah yang menentukan pemboleh ubah bergerak balas. Untuk pengetahuan anda, senang je nak tahu pemboleh ubah bergerak balas ini ialah hasil pemerhatian. Keputusan pemerhatian tersebutlah maksudnya.
Okey, kita rujuk buku teks. Dalam buku teks anda ada menerangkan berkenaan dengan mengawal pemboleh ubah. Okey. Kita nampak sini, pemboleh ubah ialah sesuatu yang boleh berubah dalam sesuatu penyiasatan. Dia sentiasa berubah lah. Sebab tu dia kata pemboleh ubah yang berubah. Okey. Jadi, Faris dan Melan, dia beri dua anak pokok yang sama. Dua pokok ni sama. Okey. Dua pokok yang sama. Mereka dihendaki menyiasat jumlah air yang diperlukan untuk pembesaran pokok yang baik. Maksudnya, diorang nak siasat tentang jumlah air sebenarnya. Okey, diorang nak menyiasat tentang jumlah air. Jadi, Faris ni meletakkan pokoknya di tepi tingkap dan dia menyiramnya dengan 100 ml air sekali sahaja dalam seminggu. Sekali sahaja dalam seminggu. Manakala Melan pula meletakkan pokoknya di dalam almari. Almari. Yang tadi apa? Tepi tingkap kan? Yang ni tepi tingkap. Okey. Dia menyiramnya dengan 100 ml air 3 kali seminggu. Okey. 3 kali seminggu. Okey, nampak tak perbezaan yang dibuat kedua-duanya? Pokok yang sama, jumlah air yang sama, tetapi jumlah siraman dia tak sama. Faris meletakkan air sekali sahaja seminggu, manakala Melan menyiram pokoknya 3 kali seminggu. Nampak tak perbezaannya? Cuma beza di sini lagi, nampak tak? Si Faris ni letak tepi tingkap, Melan ni pula letak dalam almari. Pokok dalam almari kan. Selepas sebulan, Faris mendapati pokok dia lebih besar daripada Melan, pokok Faris ni. Jadi pembesaran pokok ni lebih baik apabila disiram sekali seminggu. Betul ke? Awak rasa relevan tak jawapan Faris tersebut? Kemudian Melan pun menyangkal, saya fikir penyiasatan kita ini tidak adil. Bukankah pokok saya tidak mendapat cahaya matahari? Kan, nampak tak? Di sini dia mengawal tentang cahaya matahari. Bermakna pokok Faris tadi terkena dengan cahaya matahari. Pokok Melan tidak mendapat cahaya matahari. Namun yang demikian, walaupun pokok dia letak di bawah cahaya matahari, Faris tetap menyiram air sekali seminggu, manakala Melan menyiram pokok tersebut dengan air 3 kali seminggu. Kedua-duanya 100 ml air. Okey. Dan dia punya hasil pemerhatian tu tidak begitu relevan. Sebab apa? Kalau ikutkan pokok Melan pun boleh dikatakan hidup jugalah. Sebab apa? Dia ada air, sumber air 3 kali. Namun demikian, pokok Faris ni pula hidup lebih besar, hidup lebih subur, sebab walaupun diberi air sekali seminggu dalam sebulan tu, bermakna tetapi pokok tersebut diletakkan di bawah cahaya matahari untuk proses pembesaran. Jadi dia punya hasil pemerhatian itu tidak begitu jitu, orang kata relevan atau teliti sangat. Jadi cikgu dia pun membuat satu lagi eksperimen untuk mencari jawapan hasil pemerhatian yang betul-betul relevan dengan uji kaji yang dibuat. Okey, jadi cikgu dia pun tolonglah, cikgu dia pun masuk campur juga. Betul, bagi mendapatkan penyiasatan yang adil, kita perlu memastikan satu pemboleh ubah sahaja yang diubah dalam sesuatu eksperimen. Kalau kita nampak tadi ada dua pemboleh ubah yang mereka lihat. Pertama tadi cahaya matahari, di mana mereka letakkan pokok tersebut. Kedua ialah bilangan air.
Ada lebih lah, ada lebih daripada satu. Jadi cikgu dia kata satu sahaja pemboleh ubah yang diubah. Okey, dia kata baiklah cikgu, kali ini kami mengubah jumlah air yang disiram saja. Dia tak masuk dah campur dalam cahaya matahari tadi. Okey, dengan dalam amari. Okey, kalau kita lihat pokok faris tadi ada 1 siraman. Pokok melon ada 3 siraman. Okey, 3 kali siraman seminggu. Okey. Jadi pemboleh ubah yang diubah dalam satu penyiasatan dinamakan pemboleh ubah dimanipulasi. Ini. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan ini ialah benda ini. Berapa bilangan air yang digunakan. Pokok yang sama, tapi pokok tu kedua-dua pokok tersebut menerima air yang tidak sama. Itu yang dikatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey. Kita juga perlu memastikan pemboleh ubah yang lain kekal sama. Maksud dia, walaupun kita ada satu pemboleh ubah yang dimanipulasi, kita pastikan juga satu pemboleh ubah yang dikawal. Dikawal. Maksud dia sama sahaja. Kalau kita lihat sini, jumlah cahaya matahari, okey. Kita pergi tengok jumlah cahaya matahari, okey betul. Kuantiti tanah, jenis tanah. Ketiga-tiga ini adalah sama dan tak ada yang berbeza. Okey. Jadi mereka pun tetapkan jumlah cahaya matahari, jenis tanah dan kuantiti tanah untuk kedua-dua pokok. Jadi kedua-dua pokok ni adalah sama saja pemboleh ubah dia. Bermaksud pemboleh ubah yang dikawal, benda yang dikawal. Jadi pemboleh ubah yang dikekalkan dalam satu penyiasatan dikenali sebagai pemboleh ubah malar. Okey, ataupun dalam bahasa lain untuk memudahkan pemboleh ubah yang boleh dikawal. Apa yang dikawal? Okey. Dan nampak tak apa benda yang tak dikawal? Yang tak dikawal inilah jumlah siraman air tadi. Yang ni tak dikawal. Sebab apa? Pasu faris tadi 1 siraman, pasu melon tadi 3 siraman. So, itu yang dikatakan tidak dikawal. Dan tidak dikawal tu lebih kepada pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, selepas sebulan, barulah kita dapat melihat hasil pemboleh ubah bergerak balas. Ingat, hasil pemboleh ubah bergerak balas ini ialah hasil pemerhatian yang mereka perolehi. Selepas kedua-dua pemboleh ubah dimanipulasikan dan dimalarkan itu dibuat, barulah hasilnya iaitu pemboleh ubah bergerak balas itu kita dapat. Jadi selepas sebulan, apa yang kamu dapat perhatikan? Nampaknya saiz pokok saya lebih besar. Okey, dikatakan saiz pokok saya yang paling besar ini pokok melon tadi. Jadi pokok melon inilah dikatakan lebih besar kerana apa sebabnya? Sebab jumlah air yang digunakan tu banyak berbanding dengan jumlah air yang digunakan oleh faris. Dan pokok tu menerima cahaya matahari, tanah yang sama, kuantiti tanah yang sama, tetap semua sama, tetapi air berbeza dan air ni lebih, maka pokok melon lebih besar. Jadi pemboleh ubah ini dikenali sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Hasil selepas eksperimen. Okey. Yang ini saya nak kena sentuh sebab apa? Benda ni penting ya, sebab apa? Kalau tak tahu, awak tak boleh jawab soalan. Soalan ni banyak keluar dalam ujian, kertas ujian bulanan. Bulanan ke peperiksaan, kertas 2 biasanya, soalan-soalan subjektif. Okey. Teknik mencari pemboleh ubah. Biasanya dalam sesuatu eksperimen akan diberikan jadual. Okey, ada 3 jenis jadual. Ada yang bentuk melintang, ada bentuk menegak dan ada bentuk graf. Ini melintang, ini melintang, ini menegak dan ada bentuk graf. Dan kena ingat, M ini adalah kemahiran manipulasi. Manipulated variables nama dia. Jadi M ni biasa ke atas, sebenarnya sini, kecuali graf M nya di bawah. Dan responding variable, maksudnya pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ini.
Okey. Jadi pemboleh ubah bergerak balas ni biasanya hasil pemerhatian. Dia punya hasil jawapan kepada pemerhatian tersebut. Ni. Ni. Ini biasanya graf lah. Awak kalau nampak graf dia macam ini menaik tu, maknanya R ni dia berubah lah. M ni biasanya di bawah. Okey. Okey, ini contoh dia. Tip mencari pemboleh ubah berdasarkan jadual menegak. Ni jadual menegak. Kuantiti air ni apa tadi? Apa dia, murid-murid? Ada berbeza kuantiti air ni daripada 50 hinggalah ke 150 ke 200. Kemudian, masa yang diambil ni apa? Jadi, masa yang diambil ni adalah hasil selepas eksperimen. Bermakna 50 ml ada 5 minit masa diambil untuk garam melarut. Sampai tahap 200 ml air ada 2 minit sahaja garam untuk dilarutkan. Okey? Nampak tak? Jadi bermakna yang ini ialah pemboleh ubah dimanipulasikan. Dan ini ialah pemboleh ubah bergerak balas. PM dengan PB. Nampak tak? Beza sebab apa? Tu adalah saya dah terang tadi kan. Ini hasil eksperimen. Ini hasil eksperimen. Okey. Gambar di sebelah menunjukkan tip cari pemboleh ubah berdasarkan jadual melintang. Jadual melintang ni. Yang atas tadi ialah pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah yang dimanipulasikan, iaitu PM. Yang di bawah ni bilangan haiwan yang dikaji berapa. Jadi bilangan haiwan ialah bergerak balas. Okey. Makna hasil daripada tu, bilangan tu setiap tahun ni berbeza. Okey. Semakin setiap tahun bilangan haiwan semakin bertambah. Nampak tak? Itu pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. Ini salah satu contoh pemboleh ubah berdasarkan carta palang. Okey, berdasarkan carta palang. Sekejap, berubah. Okey. Bila carta palang, awak akan nampak ada PYB. Itu ialah pemboleh ubah yang bergerak balas yang di atas kali ni. Jawapan terbalik, tak macam yang tadi tu. PM dia ke atas kan. Yang ni PB dia dekat atas. Dan di bawah ni lah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey. Jangan lupa penting jangan lupa letak parameter bagi PYM dan PYB. Okey. Okey, selain itu ni tips juga untuk pemboleh ubah berkenaan rajah. Kita lihat bergerak balas yang dimanipulasikan ialah bilangan hari. Yang dimanipulasikan ni bilangan hari. Manakala pemboleh ubah yang bergerak balas ialah tumpukan tu. Berapa banyak tumpukan yang ada kat sini, yang kat sini dan yang kat sini. Okey. Kita lihat. Ini contoh dia, pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah bilangan hari. Manakala pemboleh ubah yang bergerak balas ialah apa dia? Bilangan tumpuk yang ada ke? Bilangan tumpuk ke? Tumpukan dia ke? Macam mana? Okey, tumpukan yang ada. Okey. Seterusnya, ni. Selain daripada rajah dengan jadual palang, carta palang tadi, rajah dan jadual. Kita dapat lihat kat sini, salah satu daripada cara pemboleh ubah dia, tip dia ialah melihat pemboleh ubah yang dimanipulasikan, kita lihat kuantiti biji benih yang berbeza. Kuantiti biji benih. Manakala pemboleh ubah yang bergerak balas ini ialah purata ketinggian anak pokok dalam bentuk cm. Ni kuantiti biji benih kat sini. Yang ini pula pemboleh ubah yang bergerak balas.
Okey. Jadi dia nak menguji tentang ketinggian. Bermakna ketinggian lah dia itu bergerak balas. Manakala yang sebelah sini, ini sama yang tadi, rajah tadi. Okey, saya tak perlu ulang. Okey. Jadi itu adalah tips bagaimana kita untuk mencari pemboleh ubah berdasarkan soalan-soalan yang berbentuk jadual, yang berbentuk gambar rajah ataupun graf, carta palang. Semua tu jawapannya ada kat situ. Sebenarnya untuk mencari pemboleh ubah ni senang saja untuk murid-murid kerana jawapan ni sudah disediakan. Tadi tips saya katakan ada carta palang ke, carta graf ke, bukan graf, carta palang ataupun bentuk jadual. Biasanya pemboleh ubah yang dimanipulasi itu di atas. Kalau graf ataupun carta graf tadi, carta palang tadi, pemboleh ubah dia berada di atas. Pemboleh ubah yang bergerak balas, terbaliklah. Jadi nanti teliti balik jadual tersebut kalau tidak faham dan boleh bertanya kepada saya. Baiklah, setakat ini sahaja untuk kemahiran proses sains bagi mengawal pemboleh ubah. Diharapkan murid-murid faham, dan jika tak faham boleh hubungi saya dan mesej saya. Dan slide ini boleh jadikan nota dan latihan akan diberikan dalam link dalam WhatsApp murid-murid nanti. Okey, dengan ini saya ucapkan terima kasih atas pembelajaran pada kali ini dan kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.